Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala wasahbihi ajma'in. Amma. Pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas ruang dan peluang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, bagi sama-sama kita meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar rakan FB sekalian, dewasa ini kita berada dalam perintah kawalan pergerakan, iaitu di ambang tahun baru ataupun telah pun berada dalam kalender tahun 2021. Inilah ujian yang besar yang Allah Ta'ala turunkan kepada seluruh penghuni di atas muka bumi ini. Ramai dari kalangan kita, sama ada daripada kalangan non-muslim dan muslim, yang dihinggapi penyakit COVID-19. Kita tengok sebut pun nama COVID-19, tahun 2020 telah pun berlalu, dan ini telah pun masuk pada 2021. Bersama-samalah kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala angkat kedukaan umat di kala ini. Mungkin di kalangan kita tidak pelik apabila yang dihinggapi itu dari kalangan orang yang tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi apabila ujian ditimpakan kepada orang-orang yang beriman, Allah Rabbi, sama-samalah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembalikan nikmat keamanan, kesejahteraan kepada kita untuk kita hidup dalam keadaan mematuhi titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sidang pendengar rakan FB yang dikasihi sekalian, ingin saya kongsikan sedikit bual bicara berkenaan pekerjaan adalah merupakan ibadah. Dan bila mana kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bermaksud, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan kalau kita melihat kepada dalil yang dibacakan ini, Allah Ta'ala akan nyatakan dalam Al-Quranul Karim, tujuan penciptaan jin dan manusia. Manusia disebut sebagai insan, tidaklah ada tujuan lain melainkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sama ada kalau kita tengok, kita sebut mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala. Dalam maksud yang umum saja, insan di sini adalah manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Hanya manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala akan mengesakan Allah Ta'ala, akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Hidup ini untuk kita teruskan kehidupan di atas muka bumi ini, untuk kita apa? Kita nak download pahala. Download pahala ni maksudnya apa? Melaksanakan ibadah sebanyak yang mungkin.
supaya ibadah yang sebanyak mungkin itu akan menjadi suatu bentuk ganjaran yang melayakkan kita untuk mendapatkan tawaran daripada Allah Ta'ala, iaitu ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar kita nak download pahala sebanyak mungkin, kita nak laksanakan ibadah sebanyak mungkin. Kerana bila kita sebut ibadah, ibadah ini ada dua, ibadah khususiyah dan ibadah umumiyah. Bila kita sebut ibadah khususiyah seperti solat misalnya, ada rukun dan ada syarat yang perlu kita patuhi. Tentu alhamdulillah kita sendiri melaksanakannya, mengerjakannya sebagaimana rukun Islam yang 5 tersebut. Maka kita solat, kita puasa, ada di sana kita keluarkan zakat dan seterusnya. Ibadah umumiyah ini semua orang melaksanakannya, cuma tinggal lagi untuk melayakkan kita meletakkan pekerjaan yang kita buat itu adalah merupakan ibadah atau tidak. Mesti kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, kita kata kita ambil kayu yang berada di tengah jalanan, kayu kita ambil, kita letak tepi jalan. Tujuannya supaya orang lain bawa kenderaan tak langgar kayu tersebut, tak tersangkut kayu tersebut pada kereta mereka. Indahnya agama ini bila kita angkat kayu tersebut dalam hati kita, buat kerana Allah Ta'ala. Ini ibadah yang kita buat ni kerana Allah Ta'ala, kita letak kat tepi, kita memudahkan urusan kehidupan orang. InsyaAllah bila kita mudahkan urusan kehidupan perjalanan orang atau urusan kehidupan Allah, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kehidupan kita. Dan umumiyah ini adalah perkara-perkara yang kita laksanakan yang tidak ada ketetapan perlu dibuat begini, perlu dibuat begitu. Atas inisiatif ini kita untuk kita mendapatkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Sebab tu bila sebut ibadah, kita buat saja kerja kerana Allah Ta'ala. Kita buat satu perkara dengan Bismillahirrahmanirrahim. La yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana kerja yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, hilang barakahnya, hilang keberkatannya. Maka ini tidak menjadi ibadah. Maka dalam masa yang sama kita nak delete, kita nak padam, kita nak hapuskan segala dosa yang ada pada diri kita. Kita nak delete dosa, maksudnya kita tak nak melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Kita nak delete dosa, kita tidak nak melakukan suatu perkara yang mengundang kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Bila kita buat satu perkara, dengan sendirinya dosa itu terbalik pada kita. Maka dosa itu membuatkan kita menghadapi suatu azab daripada Allah Ta'ala kalam. Maka kita tak nak melakukan dosa. Sebagai individu Muslim, kita anytime kita sentiasa muhasabah diri kita. Bila kita buat satu perkara, kita muhasabah diri kita, fakaru sa'ah, berfikir sejenak adalah lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Tuan-tuan yang dihormati, dikasihi sekalian, pertama, kalau kita melihat etika dari sudut yang perlu kita ada dalam diri kita untuk melayakkan kita melaksanakan pekerjaan itu. Pertama, bila kita bekerja, kita bukan sekadar kita bekerja seseorang diri, kita semestinya ada rakan dalam pekerjaan yang kita laksanakan. Maka untuk mencapai satu kedudukan yang baik, bila kita ada kenalan, ada rakan, ataupun kita ada suatu perkara, perlulah kita mengamalkan etikanya adalah at-ta'aruf, berkenal-kenalan. Kita berkenal-kenalan dengan rakan kita. Bila mana kita berkenalan, kita sebenarnya sedang berkasih sayang di antara satu sama lain. Daripada dua pihak, kita memberi dan menerima. Selalunya kalau kita tengok, bila kita kenal seorang, hubungan tu dia jadi rapat, kita jadi mesra, kita jadi suka, dan kita mudah untuk
bertolak ansur, mudah untuk memahami. Semalam melalui perkenalan itu maka terhasillah disebut sebagai at-tafahum. At-tafahum ini disebut sebagai saling faham, memahami. Bukan sekadar saling faham, memahami, saling nasihat, menasihati. Ukhuwah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan adanya persefahaman. Dan kalau sekiranya tidak ada persefahaman, maka tidak terjalinlah ukhuwah tersebut. Ukhuwah bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala. Nak saling memahami ini, kita kena saling menasihati. Sebab agama inna dina yusrun, sungguh agama ini mudah. Ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Nasihat-nasihat yang kita bagi ini berpandukan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita telah berkenalan, saling faham, memahami, maka akan sampai satu perkara iaitu at-takaful, saling lengkap melengkapi. Bila saling lengkap melengkapi ini, melaksanakan sesuatu secara bersama, segala teamwork, melalui teamwork, kerjasama sebuah satu pasukan. Kejayaan kita hari ini bukan kita buat seorang. Ada orang lain yang telah melaksanakan urusan kerja yang membuatkan kita berada pada pandangan manusia lain melakukan satu kerja dengan perfect. Sebab apa? Bukan kita buat seorang. Orang lain yang tolong buat secara bersama, saling lengkap melengkapi. Kita bantu orang ialah lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun datang. Ini adalah salah satu hadis Nabi yang saya ambil mafhumnya. Membantu menunaikan hajat seseorang adalah lebih baik daripada beribadah di Masjid Nabawi. Tengok Nabi ajar kepada kita nak saling melengkapi ini, memang kena bantu. Kena cuba untuk permudahkan urusan satu perkara ini, kita cuba semampu yang mungkin. Kerana di sana disebut sebagai at-takaful, saling lengkap melengkapi. Ketiga-tiga ini perlu diimplementasikan dalam kehidupan melalui at-ta'aruf, at-tafahum dan at-takaful. Kalaulah kita ada ketiga-tiga elemen ini dalam kehidupan, sebenarnya kita telah membina suatu keseronokan bekerja. Kita dah tengok cerita P.Ramlee. P.Ramlee bila melakonkan filem, saya kira filem Doremi yang dijual ubat, tuan-tuan. Dia ubat yang dia buat daripada hanya dengan diketuk arang, ditaruh air, dia nyanyi. Dia sebut apa? Hai ubat, mari beli ubat, kalaulah terlambat tak dapat. Tuan-tuan nampak? P.Ramlee tunjuk kepada kita perlunya ada keseronokan bekerja. Keseronokan bekerja ini akan terhasil dan kita boleh menyempurnakan tuntutan kehidupan kita dengan etika yang disebut sebagai yang ketiga-tiga tadi. Sebagai contoh nak cerita kepada kita, kalaulah kita kenal orang, kita faham orang dan kita cuba memahami orang dan melengkapi orang. Kalau orang minta tolong dengan kita, orang telefon kita, hello, minta tolong, ataupun dia tak minta tolong pun, dia kata motor saya dipancit. Tentang bila sebut motor saya pancit sebab ada jauh daripada kawasan rumah, waktu itu waktu malam. Kalau kita ni orang yang baik, orang yang kita rasa dia kawan baik dengan kita, kita cuba untuk membantu dia. Kita kata tak apa mak, tunggu sekejap lagi aku sampai, aku naik motor. Oh nampak kawan baik nak datang, Allah jauh-jauh nak datang. Datang tolong apa yang patut tak minta upah. Pergi kedai, bahkan dia pula belanja kawan yang kau makan mat, tak apa aku belanja, tak apa aku belanja. Allahu Rabbi, indahnya akhlak Islam, tuan-tuan. Kalau kita dapat mengamalkan pendekatan begitu, syukur, alhamdulillah. Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik kepada kita, tuan-tuan, untuk hidup suasana ukhuwah Islam, tetap membina perkah-perkah persahabatan melalui jaringan ukhuwah tersebut.
Mudah-mudahan sahabat ini adalah sahabat yang bukan sekadar beroleh kejayaan di dunia secara bersama, bahkan sahabat yang membina dan mengajak, menyeru kita, membawa kita menuju syurga Allah Ta'ala. Sidang pendengar dikasihi sekalian, saya mengambil satu konsep daripada mengutip satu konsep dari Prof. Muhaya melalui ceramah beliau dan melalui buku beliau yang saya beli dan saya cuba baca, dan saya dapati ada 3 konsep yang perlu untuk kita melaksanakan dalam kehidupan ini. Konsep yang pertama kata beliau iaitu menjadikan pekerjaan adalah merupakan ibadah dengan kita mengamalkan yang pertamanya adalah ubudiyah. Ubudiyah ini perhambaan kita kepada Allah Ta'ala, ataupun kita bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bekerja kerana Allah Ta'ala ini adalah manfaat dunia dan juga beroleh kejayaan di hari akhirat. Orang yang bekerja kerana Allah Ta'ala ini, dia mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bukan mengharapkan pujian daripada manusia. Dan orang yang melakukan pekerjaan secara ubudiyah kepada Allah Ta'ala, dia tahu kerja-kerja yang dia buat ini dipandang oleh Allah Ta'ala. Kerja yang dia buat secara ikhlas, jujur ini dinilai oleh Allah SWT. Dan dia tahu bahawasanya ada para malaikat, raqib dan atid akan mencatat amalan dia. Maka dia buat kerja itu sungguh-sungguh, walaupun manusia lain tak nampak, tapi dia buat kerana Allah SWT. Dia kerja, dia pejabat kerana Allah Ta'ala. Dia buatlah apa-apa pekerja yang dia buat, semua kerana Allah Ta'ala, dan diniatkan dengan pelbagai niat. Bila dia bekerja kerana Allah Ta'ala, mak dia akan dapat pahala, ayah dia akan dapat pahala, isteri dan anak-anak dia akan dapat manfaat daripada kerja ikhlas yang dia buat kerana Allah SWT. Allahu Rabbi. Indahnya Islam, tuan-tuan, kalau kita ada menanam niat seumpama tersebut dalam hati kita, maka oleh kejayaan kita dan kejayaan, kegembiraan pulang ke rumah balik, membawa rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. Satu. Dan yang kedua kata beliau, melaksanakan konsep yang kedua adalah mas'uliyah, yakni bertanggungjawab. Mas'uliyah ni, bertanggungjawab ini adalah kualiti atau hasil kerja ini dapat dipertingkatkan. Sebab apa? Dia bertanggungjawab melaksanakan sesuatu yang terbaik. Maka melaksanakan sesuatu yang terbaik itu sehingga beroleh kejayaan, sehingga beroleh kualiti. Dan dia jugalah tidak menyalahkan orang lain bila berlaku satu perkara. Sebab apa? Kita melaksanakan pekerjaan itu secara efektif. Tetap kita melaksanakan pekerjaan itu secara efektif. Nak tengok output yang kita buat kerja itu, bila pegawai atasan minta data, minta maklumat satu perkara, kita boleh beri satu maklumat yang lengkap, beri kepada pegawai atasan, lalu pegawai atasan present kepada bos yang berada di atas, maka ia memenuhi ciri-ciri dan kehendak sebagaimana yang ditetapkan dalam KPI tersebut. Itu menampakkan bahawasanya kerja kita, tuan-tuan, mempunyai kualiti. Maka untuk mendapat sesuatu kerja yang kualiti itu, mesti kita ada responsibility, mesti kita ada rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan kita. Bila sebut tanggungjawab, kita telah mempersiapkan kerja kita sebelum kita diminta oleh pegawai atasan kita. Mantap, kita telah ready dah. Kita dah tahu dah kerja apa kita nak kena buat. Sebab apa? Kita tahu ni job scope kita buat. Maka kita dah prepare. Kita buat tu semua apa? Ini tanggungjawab. Kita telah diberikan amanah tersebut, tuan-tuan. Orang yang amanah terhadap jawatan, insya-Allah dia akan disebut sebagai
bahasa sekarang disebut sebagai integriti. Amanah ini tuan-tuan, amanah yang akan memperolehkan kejayaan di hari akhirat. Sebab apa? Dia buat kerja kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga di sini disebut sebagai itqaniyah. Itqaniyah adalah sebaik mungkin. Sebaik mungkin ni kita sebut tadi sebagai amanah dan integriti. Maka itqaniyah sebaik mungkin ni ini tuan-tuan, bahawasanya kita yakin dan percaya Allah sangat sayang pada orang yang paling baik. Orang yang paling baik adalah orang yang efisien dalam melaksanakan pekerjaan. Efisien ini cekap, berkualiti, terhasil di sana suatu bentuk pekerjaan yang memenuhi kehendak jabatan ataupun kehendak yang telah ditetapkan, pencapaian yang telah ditetapkan. Bukan semua orang boleh melakukan pekerjaan secara efisien. Kalau tidak ada rasa perhambaan kepada Allah Ta'ala, kalau tidak menunaikan tanggungjawab sesempurna yang mungkin, mana mungkin membolehkan hasil yang sesebaik yang mungkin. Allahu Rabbi. Ini semua adalah bentuk hidayah dan taufik bila Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka kita dapat melaksanakan yang sesempurna yang mungkin. Bukan sekadar efisien di tempat pejabat, kita mestilah jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerana takwa ini yang akan melayakkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sebelum ni kita pernah bahas seorang anak yang berbakti kepada ibu bapa, kalau dia tak bertakwa kepada Allah Ta'ala, tidak ada nilai. Kalau kita bekerja seorang pekerjaan yang efisien, efektif, dan sebagainya, tapi kalau tak bertakwa kepada Allah, tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Biarlah kita cari nilai ukuran, kita sebutlah ukuran neraca timbangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ukuran nilaian neraca timbangan Allah Ta'ala, cantiknya komunikasi kita dengan Allah Ta'ala, indahnya komunikasi kita dengan Allah Ta'ala, rapatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berserahnya diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita tidak ada upaya dan kuasa melainkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Kita buat sesuatu perkara yang menghasilkan satu natijah yang baik, itu semua kurniaan daripada Allah Ta'ala. Maka kita sebagai individu Muslim, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala bagi nikmat pekerjaan, kita dapat sara hidup keluarga, isteri dan anak-anak, dapat beli rumah, beli kereta dan sebagainya, dan hidup bertambah keberkatan dengan hasil pekerjaan ini. Maka kita nyatakan syukur pada Allah Ta'ala sebagai imbalannya kita buat kerja dengan sesebaik yang mungkin. Allahu Rabbi. Cerita bahawasanya kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, melakukan secara ubudiyah kepada Allah Ta'ala, mas'uliyah dan juga itqaniyah. Maka ditambah lagi dengan sifat yang ada di sana adalah sifat ihsan. Sifat ihsan ini adalah manusia akan menuai apa yang ditanam. Sifat ihsan ini manusia akan menuai suatu benda yang ditanam. Buat kerja di dunia, raih di hari akhirat ganjaran pahala, ganjaran kedudukan yang baik di sisi Allah Ta'ala melalui pahala, gandaan pahala yang kerja baik yang kita lakukan. Orang putih kata apa? What you give, you get back. Apa yang kamu beri, kamu akan dapat dan kembali, tuan-tuan. Kalau kita beri dia senyuman, orang akan balas kita dengan senyuman yang baik. Orang welcome kepada kita, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, silakan masuk, orang rai kita, orang jamu kita. Kita buat baik dengan orang ni, kita cakap, "Man, aku nak datang rumah kau." Bila kita cakap itu, orang dah buat preparation kat rumah, dah siap jamu dah. Bahkan kadang-kadang kalau lebih lagi, dia siap prepare nasi Arab kepada kita. Kita datang, kita makan. Sebab apa? Kita berikan kebaikan kepada diri dia. Kepada siapa saja kalau kita buat baik, kita kenal kawan tu, kita saling faham, memahami, kita saling melengkapi, orang suka dengan kita, orang sayang kepada kita, orang terlalu
mengharapkan kita datang berkunjung ke rumah dia. Bila nak datang lagi ya, jangan nampak orang suka kepada kita. Allahu Rabbi. Maka perkara yang perlu kita hindari, semestinya ada perkara-perkara yang perlu kita jauhi daripada kita, untuk kita membina kekuatan dalaman tersebut. Di antara perkara yang perlu dijauhi di sini disebut sebagai apa? Pertama, bila kita buat sesuatu pekerjaan, kita jauhilah sifat mengeluh. Allahu Rabbi. Kita ni kalau dengar orang mengeluh, tuan-tuan, mengeluh, merungut. Orang tu mungkin dia buat kerja itu, ini dan sebagainya. Allah, tawa hati kadang-kadang, tuan-tuan. Allah Rabbi. Tawa hati, rasa macam tak seronok. Walaupun kebaikan dah buat banyak, tapi rasa tak seronok, tuan-tuan. Dan juga jangan kita menyesal bila kita buat baik dah itu. Kita jangan menyesal aku bagi engkau. Nampak? Jangan. Sabar. Hidup ni kan ada ujian. Ujian daripada Allah Ta'ala. Ujian ni Allah Ta'ala nak angkat kedudukan kita. Allah Ta'ala tahu kita orang yang berkelayakan dan berkemampuan menghadapi ujian. Maka Allah datangkan ujian kepada kita. Maka bila Allah datangkan ujian kepada kita, mudah-mudahan ujian dari kepada kita itu sebagai bentuk untuk kita nak download pahala. Tapi cuma kena sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, bila kita nak buat banyak kebaikan, perkara yang paling utama yang perlu kita jauhi adalah jangan kita mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah Ta'ala tegas dalam Quran. Jangan kita mengumpat. Kita kena sabar. Kalau kita nafsu ingin mengatakan sesuatu, iman kata tak apa, sabar, relax, cool, tenang. Baik tu kita bila ada masalah, kita relax, cool, tenang. Tak apalah kalau orang nak buat kita, silakan. Tapi kita yakin bahawa kita sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Dan kita yakin bahawa kita akan mendapat satu keistimewaan daripada Allah Ta'ala. Dan di antara perkara yang kita boleh ambil di sini adalah perkara tips-tips kebaikan yang kita lakukan. Mestilah kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita buat satu perkara, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Nak buat satu perkara, kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Nak buat satu urusan, sama ada kita solat hajat, minta kepada Allah Ta'ala, atau kita solat istikharah, minta petunjuk kepada Allah daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Kerana hidup ini mesti ada target. Ini masuk tahun 2021 ni, kena ada target. Apakah pencapaian nak kita capai dalam tahun ini? Sama ada untuk diri kita, untuk misi kita, dan anak-anak kita yang masuk sambung dalam pelajaran. Tanya mereka, anak-anak, tahun ni tahun perlu PKK. Apa target kamu? Apakah subjek yang kamu target ni berkelayakan, dapat kelayakan semua dan sebagainya? Biar dia present kepada kita supaya dia memberikan suatu bentuk motivasi dalam kehidupan. Untuk nak capai satu, maka dia perlu mujahadah, dia perlu menjadah wajah dan usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dalam masa yang sama, tip kepada kita adalah muhasabah diri ini. Muhasabah sepanjang masa, dan juga adalah memulakan dengan yang sedikit. Memulakan sedikit ini sebenarnya nilai dia cukup besar. Sebab tu disebut sebagai istiqamah. Kita buat satu ibadah sikit, tak perlu terus lamsam buat semua. Tapi akhirnya lamsam itu membuatkan kita tak larat untuk kelangsungan tersebut. Tapi kita buat secara sedikit, dia memberikan suatu galakan kepada kita. Maka prestasi kita melalui sedikit akan sampai kita kepada kepuncaknya. Maka yang terakhirnya ingin saya katakan di sini bahawasanya ambillah perkara yang telah dinyatakan sebagai yang saya ambil daripada rukun usrah, iaitu at-ta'aruf.
berkenal-kenalan, istafahum, saling faham, memahami, at-takaful, saling melengkapi, dan juga di sana konsep melalui melaksanakan sesuatu perkara, bekerja kerana Allah, iaitu secara ubudiyah kepada Allah Subhanahu taala, dan mas'uliyah, yakni atas dasar tanggungjawab yang kita laksanakan, kita sempurnakan, dan juga isqaniyah, sesempurna yang mungkin, dan di sana ditambah dengan ihsan, sifat insan, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Yang ni kalau kita nak bahas panjang, ihsan ini akan membawa kita kepada makam martabat, sesuatu kedudukan yang tinggi seseorang manusia apabila dia yakin bahawasanya dia diperhatikan oleh Allah Ta'ala, walaupun dia tak nampak kan, tapi dia yakin diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka yang terakhir tuan-tuan, sebagai seorang yang melaksanakan urusan pekerjaan hidup di atas muka bumi ini, malah sama-sama kita mempunyai jiwa yang besar, itu kita nak bangunkan prasarana. Bahkan ditambah dengan bangunkan jiwa ini, jangan guna akal tanpa bangunkan rohani. Dalaman kita mesti kuat, maka ianya sebagai suatu antibody kita kepada ancaman luaran. Mudah-mudahan kita biasakan dengan betul yang betul, dan betulkan yang biasa, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itulah yang mampu saya kongsikan di atas kesempatan, ruang dan peluang yang telah diberikan, dan juga tahniah kepada Masjid Al-Ikhlasiyah dan juga atas inisiatif melaksanakan arahan daripada Jabatan Agama Islam Malaysia melalui platform tazkirah secara online FB Masjid Al-Ikhlasiyah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.